السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat menghadirkan diri kita ke salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu rezeki yang besar dari Allah, rahmat dari Allah. Seterusnya kita dapat mengerjakan salat subuh secara berjamaah seperti mana yang disunahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sementara kita menanti masuknya waktu syuruk, kita isikan waktu-waktu pada pagi yang terbaik ini, hari Jumaat ini, dengan kita memahami ayat yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada setiap solat subuh pada rakaat yang pertama, iaitu surah As-Sajdah. InsyaAllah pagi ini kita akan memasuki ayat yang keempat, yang mana ayat yang keempat ni telah pun kita bacakan pada hari yang sebelumnya, namun kita akan bacakan sekali lagi. Sebelum kita masuk kepada ayat yang keempat, izinkan saya untuk membuat hubung kait. Yang pertama sekali, apabila kita nak faham mana-mana ayat di dalam sesuatu surah, tuan-tuan kena menghubung kaitkan dengan tujuan surah. Seperti yang tuan-tuan telah pun melalui waktu kita belajar surah Al-Kahfi. Kita belajar terlebih dahulu objektif, maqsad ataupun tujuan kepada suratul Kahfi. Begitu juga ketika mana kita membaca surah Yasin, kita menerangkan tujuan Allah menurunkan surah Yasin. Begitulah yang ada pada surah As-Sajdah. Jadi suratul Sajdah, kalau kita mengingati, pada hari pertama kita membincangkan latar pengenalan suratul Sajdah, kita telah mengetahui bahawa tujuan utama 30 ayat dalam suratul Sajdah ini adalah ayat-ayatnya Allah Ta'ala nak membimbing kita supaya kita menjadi manusia yang tunduk, yang patuh, yang merendah diri, yang pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah surah ini dipilih dengan nama As-Sajdah. Jadi apabila kita sujud sajadah, kita telah meletakkan muka kita dengan beberapa anggota tubuh badan kita untuk menunjukkan bahawa kita ini menghambakan diri kita kepada Allah. Okey, setelah faham tujuan surah, maka marilah kita melihat bagaimana Allah Ta'ala nak bawa ayat-ayat ini kepada tujuan surah yang kita sebutkan tadi, bermula daripada ayat 4 sehinggalah ayat 9. Okey, ayat 4 sampai ayat 9. Okey, maklumat ni tuan-tuan boleh lihat pada muka surat yang ke-42 di dalam nota yang bercetak. Kalau dalam slide soft copy, tuan-tuan boleh tengok pada slide yang ke-84. Okey, kalau kita sampai ayat 4 sampai ayat nombor 9. Okey, ayat 4 sampai ayat 9 ni adalah ayat yang kalau kita faham dia, nanti dekat hujung dia sebenarnya Allah Ta'ala nak cerita tentang kekuasaan dia, kebesaran dia, keagungan dia. Itu fungsi ayat 4 sampai 9. Okay. Daripada ayat 4 sampai 9 ni, kita pecahkan dia kepada dua. Pecahkan kepada dua, kita ambil kumpulan ayat 4 sampai ayat 6,
Allah menceritakan tentang khusus, cerita tentang dirinya itu sendiri. Bagaimana dia menciptakan langit, jadi kita akan sebut. Kemudian pada ayat 7 sampai ayat 9, Allah Ta'ala memberikan tumpuan kepada kejadian manusia. Maksud dia, pada ayat 46 Allah cerita khusus tentang diri dia yang maha agung. Kemudian ayat 7 dan 9 Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana Allah menciptakan makhluknya. Antara makhluk yang Allah nak tekankan pada ayat ini adalah al-insan. Okey, dah tuan-tuan dah jelas pembahagian ayat? Okey, apabila tuan-tuan meyakini tentang kebesaran dan keagungan Allah pada kumpulan-kumpulan ayat ini, hujung dia apa tahu? Hujung dia sebenarnya Allah Ta'ala nak mengajak kepada kita supaya mengesakan dia. Itu je sebenarnya. Jadi cara nak bagi manusia ini mentauhidkan Allah, maka dengan dipaparkan terlebih dahulu apa sebab manusia perlu mentauhidkan Allah, apa bukti dia. Maka bukti-buktinya kita boleh lihat pada ayat 4 sehingga ayat nombor 9. Jadi kita mulakan membaca ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Allah yang telah menciptakan langit dan Allah yang telah menciptakan bumi dan apa-apa di antara langit dan bumi dalam masa 6 hari. Okey. Kenapa Allah Ta'ala nak mulakan dengan menyebut dia mencipta langit dan bumi? Kerana yang paling jelas manusia dia boleh nampak Allah itu sangat agung adalah pada melihat langit dan bumi. Sebab semua orang boleh nampak langit, semua orang boleh nampak bumi. Langit dan bumi ini sangatlah luas. Jadi Allah mengatakan, kalau kamu rasa takjub pada langit dan bumi ini, Allah kata, dialah yang menciptakan langit dan bumi itu dalam tempoh masa 6 hari. Okey. Kalau tuan-tuan nak lebih memahami macam mana Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, 6 masa, tuan-tuan dan perempuan digalakkan supaya merujuk kepada ayat-ayat lain yang ada menyebut maklumat yang sama. Allah menciptakan semua langit dan bumi dalam masa 6 hari, seperti suratul Al-A'raf ayat 54, surah Yunus ayat 3, surah Hud ayat 7, sampailah kepada surah Al-Hadid ayat yang keempat. Kenapa Allah Ta'ala nak menciptakan langit dan bumi ni dalam 6 masa? Kenapa?
Sedangkan Allah ni dia boleh menciptakan tanpa perlukan apa-apa pun masa pun. Seperti mana kita belajar dalam surah Yasin pada ayat nombor 82, Allah mengatakan Allah ni kalau dia nak jadikan sesuatu, cukup hanya dia katakan kun, jadilah, dia boleh jadi. Tapi kenapa Allah dia menyebut mencipta langit dan bumi dalam 6 masa? Walaupun para ulama bahas 6 masa tu adakah 6 hari macam kita lalui, para ulama berbeza pandangan dalam mengatakan bab itu. Tetapi yang pasti ayat tu Allah menyebut tentang mengambil juga masa. Bukan kerana Allah itu lemah, bukan Allah Ta'ala itu tak mampu menjadikan dalam sekelip mata, tetapi Allah nak tunjukkan kepada kita, kalau kita nak buat sesuatu yang penting, maka kita perlulah ambil masa. Betul tak? Penting ni, maka tak perlu terkejar-kejar. Ambil masa supaya setiap sesuatu yang berlaku itu dia memerlukan kepada satu fasa, satu peringkat, kepada satu peringkat. Inilah hebatnya Allah. Kita jangan melihat kepada kenapa Allah perlukan masa tu, tapi kita melihat kepada bagaimana Allah itu sendiri dalam menciptakan makhluk dia yang besar macam 7 langit, 7 bumi pun Allah membuatnya mengikut satu peringkat kepada satu peringkat. Baik, kita pergi kepada perbahasan yang kedua yang Allah menceritakan dia itu istawa 'alal 'arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan dia telah istawa 'alal 'arsy. Maklumat ni kena faham baik-baik supaya kita tidak tersalah faham. Maka untuk memahami ayat ini, kita orang yang biasa, orang yang ilmunya sangat sedikit, maka kita perlu merujuk kepada mana-mana sarjana, mana-mana alim ulama yang mahir di dalam bidang mentafsirkan ayat. Maka antara satu kitab tafsir yang boleh kita rujuk adalah Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ni dia dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dulu di Malaysia beliau pernah mendapat anugerah tokoh makna hijrah, tak silap saya, ulama yang bertarafkan antara bangsa, semua orang kenal dia ni. Tapi beliau telah kembali ke rahmatullahu alaih, seorang yang pakar dalam bidang fiqh. Tapi dia juga ada mengarang Tafsir Al-Munir. Kalau kita beli yang terjemahan saja ada 15 jilid. Kalau yang Arab saja lebih daripada 15 jilid. Jadi ketika mana nak memahami apa maksud Allah ni istawa 'alal 'arsy. Kalau dirujuk dari sudut bahasa, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Arasy ini dia adalah makhluk Allah yang paling besar. Dia panggil a'zamul makhluqat. Kalau ditanya makhluk Allah yang mana yang paling besar, adalah Arasy. Kenapa Allah kata dia istiwa'u 'alal 'arsy? Maka Dr. Wahbah mengatakan, terus pergi kepada yang kedua tu. Dia kata ayat ini, dia kata, bermaksud Allah menguasai dan mentadbir kerajaannya. Atau dia kata Allah itu bersemayam di arasnya dengan cara yang layak, dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kena faham dekat situ. Tanpa menyerupakan dengan apa-apa pun, tanpa menentukan masa, tanpa menentukan tempat, iaitu arah. Begitu jelas maksudnya apa sebenarnya Allah ni istiwa'ul 'alal 'arsy. Jelas maksudnya apa? Maka kita katakan, kalau tengok pada terjemahan Pimpinan Rahman, Allah tu bersemayam di arasnya. Cuma
jangan kita bayangkan, jangan kita gambarkan, jangan kita samakan Allah itu cara dia menguruskan alam ini, kerajaan dia jangan sama sekali dengan makhluk. Kerana Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Ataupun Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, kita selesai tentang ayat tu. Jadi kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya. Kalau kita baca pada ayat tadi, ayat tu kan Allah Ta'ala kata ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Okey, kalau tengok pada nota pada keterangan ayat, Allah sahajalah yang menjadikan alam ini, maka hanya dia sahajalah yang boleh menolong dan melindungi kita. Betul tak? Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta makhluk yang ada antara kedua-duanya. Maknanya semua alam ni Allah yang cipta dia. Kalau Allah yang mencipta semua, maka yang hanya boleh tolong kita, yang hanya boleh lindung kita, Allah ajalah jawapannya. Kalau Allah tidak mahu menolong kita, tidak mahu menjadi pelindung kita, habislah kita. Kerana tidak ada yang boleh menolong kita melainkan Allah sahaja. Okey, setakat ni boleh faham kalau baca keterangan ayat yang macam tu. Kemudian kalimah waliyin. Wali bermaksud mereka yang boleh menolong kita, yang rapat dengan kita. Maka Allah lah sebenar-benarnya wali bagi kita. Okay, jelas tuan-tuan keterangan ayat yang keempat tadi. Okay, nak lebih jelas lagi, mari kita melihat pengajaran ayat nombor 1. Allah telah jelaskan kepada kita bahawa Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dikaitkan juga dengan waktu. Yang kedua, Allah mengajar kita pagi ini supaya tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Nak belajar, nak faham, tak perlu tergesa-gesa. Nak pandai baca Quran, tak perlu tergesa-gesa. Apa pun pekerjaan, maka janganlah tergesa-gesa. Apatah lagi ia benda yang penting. Jelas tuan-tuan? Boleh dapat? Okey. Pelajaran yang ketiga, kita dapat belajar di sini satu kenyataan yang tak boleh nak ditolak lagi, bahawa tiadalah Tuhan bagi manusia itu melainkan Allah, dan tidak ada mana-mana yang boleh tolong kita. Tak ada mana-mana yang boleh bagi syafaat kepada kita melainkan Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa yang boleh tolong bagi kebaikan pada kita. Tak ada siapa yang boleh tolong jauhkan kita daripada keburukan. Yang boleh tolong kita masuk syurga, yang boleh elakkan kita daripada neraka, melainkan hanya Allah. Moga-moga ayat 4 ini memberikan jawapan kepada kita, kenapalah kita disujud ketika mendengar ayat yang ke-15. Jadi sebelum kita sujud tadi tu, kita kan sujud pada ayat nombor 15. Ini ayat nombor 4. Jadi apabila kita faham ayat nombor 4 ni, maka kita akan dapat jawapan, oh patutlah memang kita kena sujud pada Allah. Memang kita kena tunduk pada Allah. Sebab ayat 4 pun sudah menunjukkan bahawa kita tak boleh tidak, mesti kita memerlukan Allah Azza wa Jalla. Okay, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-5. Allah jelaskan lagi macam mana diuruskan alam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh.
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Ayat yang kelima, Allah Ta'ala perincikan lagi. Setelah dia ciptakan 7 langit, dia ciptakan 7 bumi dalam 6 masa tadi, Allah ceritakan lagi. Yudabbir, dia sentiasa mentadbir. Kita kan selalu guna istilah takbir. Inilah perkataan yudabbir. Allah sentiasa mentadbir al-amra, segala urusan, minas samai ilal ardi, dari langit turun ke bumi. Kemudian summa, kemudian ya'ruju ilaihi, urusan yang turun dari langit ke bumi itu dia naik kepada Allah, maksudnya naik kepada pengetahuan Allah. Fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu, kana miqdar, yang kadar lamanya alfasanatin, 1000 tahun, mimma ta'udun, mengikut perhitunganmu. Okey, kalau baca terjemahan saja agak-agak boleh faham ayat dia ni. Okey, ayat dia kalau disiplin kita, kalau kita tak faham ayat ni, maka kita kena cari tafsir ayat. Okey, apa maksud Allah mentadbir daripada langit ke bumi? Okey, kita tengok ulasan Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari rahimahullah, dia kata Allah mentadbir dari langit ke bumi ni maknanya Allah mentadbir urusan makhluknya daripada langit dan bumi. Okey, jelas tuan perempuan. Lauh mahfuz, dia berada di langit yang tinggi, seperti mana tafsir Al-Jalalain. Jadi Allah Ta'ala ni dia mentadbir urusan itu daripada langit dia turun ke bumi. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, kita rujuk 2 ulama tafsir yang hebat ni. Ni dipanggil ulama tafsir yang otak-otai ni. Kan? Di antara yang pakar bidang tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam At-Tabari ni tak dinafikan lagi lah, dia adalah chief bagi semua ulama tafsir. Lepas tu pelajar-pelajar yang belajar ilmu tafsir, kalau sebut Tabari je, dia macam, oh wajib kena rujuk Tabari tu. Okey, Ibnu Katsir menjelaskan ayat yudabbirul amra minas sama', maknanya Allah menurunkan urusannya dari langit yang paling tinggi ke bahagian bumi ke-7 yang paling dalam. Hebat tak Allah ni? Maknanya Allah ni, cara dia menguruskan alam ni, kalau makhluk yang berada di dalam tanah, kalau kita kata cacing dalam tanah tu pun, semua itu dijalankan oleh Allah yang Maha Esok. Hebatnya, sampai ke dalam tanah tu pun Allah yang boleh, Allah akan aturkan dalam tanah tu jadi apa, nak keluar minyak ke, nak keluar galian ke, semua itu Allah yang aturkan. Okey, jelas tuan-tuan, setakat ni boleh faham. Kemudian apa maksud ayat kata summa, kemudian ya'ruju ilaihi, dia naik kepada pengetahuan Allah tu. Okey, kita lihat apa ulasan Al-Imam At-Tabari. Maksud dia macam ni. Maksud dia adalah, kita baca ayat tadi tu kan, dia macam ni, lepas dari langit turun ke bumi, lepas tu naik balik ke langit tu dalam tempoh 1000 tahun. Kalau kita kira macam, weh, lamanya nak naik ke langit sampai 1000 tahun. Sedangkan kata Allah dia hanya 1 hari je. Apa maksud dia? Okey, kalau tuan baca tafsir, banyak ulama ulas maksud dia apa. Tapi saya memilih apa yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari.
Contoh dekat ayat tu tulis Tabari kan, jangan baca ta, baca to. Tabari. Imam Tabari kata apa? Imam Tabari ni dia nukilkan 4 ulama tabi'in. Dia kata Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak dan Ikramah mengatakan maksud ayat itu adalah turunnya malaikat ini dalam tempoh jarak 500 tahun dan naik balik malaikat ni ke langit dalam tempoh 500 tahun. Maksudnya turun 500, naik 500 tahun. Tapi sebenarnya itu kita yang kira. Tapi pada perjalanan malaikat dia berlaku sekelip mata. Bukanlah maksudnya contoh. Allah kata, okey, hari ini takdir hujan lebat. Mesti hujan lebat pada tempat sekian dan sekian-sekian. Contoh. Ataupun Allah kata, hantarkan rezeki kepada si fulan ke si fulan. Bukan bermaksud 500 tahun baru hujan nak turun. Tunggulah 500 tahun. Bukan maksud dia macam tu. Maksudnya kita kalau kita kira nak dapat sesuatu, urusan tu turun macam 500 tahun. Dan kalau dia nak naik balik yang urusan yang telah dijalankan tadi tu, malaikat-malaikat ni kalau dia nak naik balik memerlukan 500 tahun. Itu pada perkiraan kita. Tapi bagi para malaikat ia berlaku dalam sekelip mata. Setakat ni boleh faham? Itulah pentafsiran yang dipilih oleh Al-Imamu At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Okey, itu dalam perempuan rahimani wa rahimakumullah. Masa pun dah masuk ke 26 minit, dah lebih dah, sebab nak cerita langit ni dia macam panjang sikit ayat dia ni. Jadi pengajaran ayat mungkin tak sempat nak saya tutup dengan pengajaran boleh? Tutup dengan ayat nombor 5 boleh tuan-puan? Saya minta waktu kecemasan sikit. Okey tuan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita ambil 2 pengajaran saja, 2 pengajaran. Balik ni kita boleh buat apa? Okey. Nombor 1, kita dapat belajar dekat sini betapa hebatnya Allah ni, kemuliaan Allah, keizahan Allah dalam mengatur urusan makhluknya. Sebab kita tahu kan langit dan bumi ni kan jarak dia terlalu jauh. Okey, nombor 2, semua urusan di langit dan di bumi di bawah tadbirnya Allah Azza wa Jalla. Kena pegang maklumat ni supaya nanti ketika kita nak sujud kita dapat jawapan, oh kenapa aku kena sujud kepada Allah ni. Mana kita nak kata bahawa, itulah saya kata tadi tu, semua urusan di langit, rezeki, mati, hidup, apa pun ni sebenarnya di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kukuhkan lagi pelajaran nombor 1 dan 2 ni, saya nukilkan 2 ayat lain. Pertama, surah Al-A'raf ayat nombor 54. Allah kata apa? Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahawa hanya kepada Allah jualah urusan makhluk dia. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah yang telah mencipta dan mentadbir seluruh alam. Sebab tu kita ni kalau kita duduk bagi pendapat gini, pendapat begini kan, kita kata dah Allah izinkan, maka kita kata apa? Kita serahlah segala-galanya kepada Allah. Itu je jawapannya. Ala lahul khalqu wal amr. Kita tengok satu ayat lain, surah Al-Hadid pada ayat yang kedua, Allah kata apa? Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Dialah yang memiliki kuasa pemerintahan di langit dan di bumi, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Sebab tu kita dalam hidup ni kita akan serahkan takdir kita, hidup kita, nyawa kita, sehat kita ke, senang kita ke, kita kembalikan kepada apa? Kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berhenti pada ayat yang kelima. Isnin yang akan datang insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang keenam. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan, waktu dah agak lewat sedikit. Moga-moga 2 ayat ni dapat menambahkan lagi rasa kekaguman kita, keimanan kita
kita rasa Allah Ta'ala ini memang Allah yang maha berkuasa, yang maha agung. Tanpa Allah, maka mungkin kita ini tidak ada, mungkin kita tidak wujud di muka bumi ini, dan segala-galanya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, demi masa, innal insana, sesungguhnya insan, lalafi khusrin, benar-benar dalam kerugian yang amat banyak, illa, melainkan manusia yang watawasau bil haq, yang sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran, watawasau bil sabr, dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.